Okey, dalam video kali ini saya akan tunjukkan dengan para penonton semua, okey, cara-cara untuk kita create new user, okey, dan juga bagi role dekat setiap user itu. Sebab setiap user yang ada dalam sistem, dia punya function dia berlainan ataupun dia punya role dia berlainan. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan dulu beza antara admin dan employee. Okey, bila kita klik admin, bila kita pergi ke back button ni, ini adalah semua benda yang admin boleh buat. Okey, admin boleh buat sale, admin boleh buat edit sale. Edit sale ni maknanya refund lah. Okey, dia boleh buat close cash. Okey, dia boleh buat masuk kategori, masuk produk, dia boleh masuk stok. Okey, semua dia boleh buat sebab dia admin. Okey, untuk employee, perbezaan employee dengan admin adalah, employee hanya boleh buat sale sahaja. Sale sahaja. Edit sale dia boleh buat hanya search sahaja. Dia tak boleh refund. Dia tak boleh refund. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan yang kalau kita ada buat refund untuk customer, mesti ada satu orang yang lebih tinggi dia punya role lah. So maknanya selalunya admin ataupun manager lah yang boleh buat refund untuk pastikan sistem selamat daripada fraud lah. Okey, lagi satu, kalau kita tengok kat sini, kita masuk admin kan, kat sini ada beritahu admin. Okey, so nampak ni drawer ni. Okey, kita boleh buka drawer tanpa buat sale kalau kita admin. Okey, kalau kita employee tak boleh buka drawer. Okey, employee hanya boleh buat sale saja. So kalau katakan datang orang, kalau kedai lah kan, mungkin kedai makan ke ataupun kedai runcit ke. Kalau kedai makan selalunya standard lah, gas ataupun ais. So datang orang kan, hantar ais ataupun gas, nak minta payment. Okay, so untuk buka drawer ni kena panggil manager ataupun admin supaya diorang boleh buka drawer, ambil duit daripada drawer tu dan masukkan dekat dalam payment ni lah. Cash out untuk apa? Staff biasa tak boleh. Okay, kita buat sistem ni supaya kalau ada apa-apa transaksi yang melibatkan bukan sale, kena ada dua orang, maknanya ada dua saksi, dan untuk mengelakkan fraud daripada berlaku. Okay, sekarang ni saya akan tunjukkan cara macam mana untuk kita tambah user. Okay, pergi selalunya admin lah. Okay, pergi dekat maintenance. Okay, pergi dekat user ni. Okay, refresh dulu. Okay, sekarang ni kita ada admin, manager, employee, guest. Okay, tekan tambah. Okay, katalah kita nak add staff baru, mungkin nama Ahmad. Okay, Ahmad. Okay, kotak ni adalah kotak password. So kita tekan dulu, dia akan keluar keypad ni lah. Okay, saya sarankan masukkan password guna keyboard. Okay, sebab kalau kita masukkan password guna keyboard, setiap kali nak masukkan password kena guna keyboard, kita tak boleh guna mouse. Okay, saya bagikan sebagai contoh. Okay, saya akan createkan password dulu untuk Ahmad. Okay, tekan right, masukkan lagi sekali. Okay, dia akan masuk password dah. Okay, ini adalah role. Kita nak bagi Ahmad role sebagai apa? Okay, sebagai contoh kita bagi sebagai admin lah. Okay, kita save. So Ahmad akan ada keluar dekat belah kiri. So bila log out, okay, Ahmad, tekan Ahmad. Okay, kalau kita masukkan password guna ni, kena mouse, dia tak boleh masuk password. Okay, kita kena guna keyboard. Melainkan masa kita create password tu, kita guna mouse, dan setiap kali nak masukkan password, kita kena guna mouse. So saya sarankan nak cepat sikit, pakai keyboard je lah. Suruh staff bila createkan ID untuk staff, okay, suruh dia masukkan password guna keyboard. So senang sikit lah kerja dia nanti. Okay, so sekarang ni kita dah ada Ahmad. Nampak ni, kita login guna Ahmad. Ahmad adalah admin, dia boleh buat semua benda. Okay, sama juga. Okay, admin. Okay, pergi dekat maintenance. Okay, kat user ni tambah lagi satu staff, katalah Siti. Okay, sama juga password untuk Siti. Okay,
role Siti apa? Katalah Siti adalah hanya employee. Tekan save. So setiap kali Siti masuk kerja, shift dia kena masuk dia punya ni lah, dia punya user, dan masukkan password dia. Okay, masukkan password Siti. Okay, so Siti ada kat sini nama dia. Lepas tu okay, drawer dia tak boleh buka. Okay, kalau kata Siti buat sale sebagai contoh, buat sale. Okay, ini adalah sale daripada Siti lah. Okay, macam biasa. Okay, transaction dah berlaku pergi kat printer ni. Okay, so printer akan print receipt lah. Okay, nampak ni, serve by Siti. Okay, so setiap kali receipt keluar, dia akan logkan siapa user yang guna sistem masa tu. Kalau Ahmad, Ahmad. Kalau admin, admin. Kalau Siti, Siti. So kita boleh track dekat situ, okay, siapa yang bagi receipt ni. Okay, kemungkinan nanti bila dah hujung nak tutup kedai kan, okay, kira-kira duit tak tally, okay, mungkin ada short ke atau terlebih ke kan. So kita boleh track balik, okay, tadi Siti, okay, dia buat sale ni, okay, customer punya total RM29, customer bagi RM50. Okay, betul ke Siti bagi balance RM20.50 atau Siti terbagi lebih atau Siti terbagi kurang. So dekat situ kita boleh detect lah kalau ada short ataupun ada excess datangnya daripada mana. Okay, sama juga logout admin kan, sekarang ni kalau ikutkan sistem admin dia tak ada password. Okay, tak ada password, masuk macam biasa saja, semua orang boleh masuk. So untuk kita buat password untuk admin, okay, guna admin, masuk admin, okay, pergi dekat user, okay, refresh, okay, nampak ni, masukkan password untuk admin pula, create password untuk admin, okay, dan save. So setiap kali kita nak masuk admin, dia akan ada password. So benda ni akan secure lah, bukan semua orang yang ada password boleh masuk. Kita sarankan setiap staff anda, okay, setiap staff, kalau ada 10 staff, buat 10 user, buat nama diorang, buatkan password. So setiap kali diorang nak pakai sistem, diorang kena pakai ID diorang. So kita boleh detect kalau kata ada shortage ke, ada extra ke, datangnya daripada mana. Sama juga dengan orang yang bertanggungjawab masukkan stok. Okay, dan kalau owner kedai sahaja, boleh guna admin lah. Kalau kata ada 5 orang staff, mungkin 2 orang tu dah lama kerja, okay, dah diberi kepercayaan untuk masukkan stok, masukkan harga apa semua, okay, buat ID diorang siap-siap, okay, letak diorang role as administrator. Okay, lepas tu nanti bolehlah diorang boleh masukkan stok apa semua menggunakan diorang punya ID sendiri. Okay, satu lagi, okay, kat sini ada role. Okay, role ni adalah di mana, okay, setiap role ni kita boleh bagi dia punya access. Okay, betul sekarang ni kita ada admin, manager, employee, guest. Okay, bila admin, nampak dia boleh buat semua benda. Ini semua benda yang admin boleh buat. Okay, katalah kita nak bagi employee. Okay, employee role sebagai, okay, ni employee Pak employee dia tak boleh buat banyak benda. Katalah kita nak bagi dia boleh buka drawer tanpa buat sale. So pergi dekat cari sale. Okay, kat sini, okay, cuba cari sale untuk open drawer. Ini dia kalau tak silap saya. Okay, save. Okay, exit, cuba masuk balik employee. Nampak, baru dia boleh buat, baru dia boleh buka drawer. Role ini adalah, okay, role ini adalah terpulang kepada kedai ataupun terpulang kepada owner. Dia nak bagi, okay, access employee, dia nak bagi access apa, dia nak bagi okay, employee ni boleh buat apa saja. Mungkin nak kata employee ni boleh buat boleh buat refund. So cari edit sale ticket. Okay, so maknanya dia boleh buat refund. Okay, macam tadi kan nampak ni, open drawer, untick. Okay, save. So bila masuk balik as employee, dia dah tak boleh buka drawer. Okay, role ini terpulang kepada
owner ataupun terpulang kepada orang yang pakai sistem ni lah. Dia nak bagi rule apa. Okay, manager, okay, mungkin okay, admin boleh buat semua benda. Okay, mungkin manager ada certain benda yang admin boleh buat, manager tak boleh buat. Okay, employee pula, kebanyakannya employee hanya boleh buat sale je lah. Kalau kata owner nak bagi employee biasa boleh buka drawer tanpa buat sale, boleh buat refund, tick lah, pergi cari dekat sale. Okay, pergi cari kat sale, tengok kat mana. Okay, ni untuk buat drawer. Ini override sale ticket ni maknanya untuk refund lah, Pak ni can refund produk. Okay, so tick lah semua benda yang dia boleh buat. Okay,